Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita terus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurniaan yang Maha Esa. Kita masih lagi diberikan kesempatan, peluang. Allah masih lagi memberikan kita nyawa, Allah masih lagi memberikan kita rezeki, dan alhamdulillah kita dapat sama-sama meneruskan perjuangan dalam kehidupan di dunia ini. Kaifalukum? Apa khabar semua? Ahlan wa sahlan, selamat datang sekali lagi ke channel Rohisham Abidin. Bagi sama-sama kita meneruskan pengajian online pada hari ini. Alhamdulillah, jom kita sama-sama untuk menelusuri perjalanan dan juga perbincangan tentang pelajaran seterusnya untuk pelajar tingkatan 1. Pelajaran tingkatan 1, pelajaran 27, akhlak terpuji, hiasan diri. Jadi tanpa membuang masa, jom sama-sama kita telusuri pelajaran 27, akhlak terpuji, hiasan diri. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran, seperti biasa, kita mulakan dengan yang pertama, duduk dengan tertib dan tenang, dalam keadaan yang paling selesa, dalam keadaan yang paling sesuai untuk kita memperolehi ilmu, insya-Allah. Dan sama-sama kita mulakan dengan membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan kita teruskan dengan doa penerangan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan semua pelatihan yang sesuai untuk pelajaran kita pada hari ini telah pun siap berada di hadapan para pelajar sekalian. Antaranya yang penting sekali kita nak ulangkan, antaranya itu buku teks. Seperti biasa, sebab semua bahan yang Ustaz sediakan ini adalah rujukan ataupun bersumberkan dari buku teks sepenuhnya. Kemudian mungkin nota Ustaz yang Ustaz kongsikan juga boleh dipersiapkan. Jadi mungkin ada yang belum lagi download, boleh download di bawah, insya-Allah, dan boleh gunakan sebagai nota tambahan untuk sebenarnya translate, tukar tulisan tulisan Jawi kepada tulisan Rumi, untuk mudah kefahaman kita. Mungkin ada yang lambat sikit Jawi, jadi kita buat dua pilihan. Okey, tak masalah. Pensil, pen, kertas dan sebagainya lah, insya-Allah. Dan sama-sama kita ikhlaskan hati, jom fokus untuk pembelajaran pada hari ini, bidang akhlak Islamiyah, muka surat 162 hingga 165, buku teks pelajaran 27, akhlak terpuji, hiasan diri. Jadi para pelajar sekalian, tanpa masa, jom sama-sama kita mulakan pembelajaran kita dengan sama-sama kita mengetahui makna ataupun maksud perkataan akhlak. Tapi sebelum tu, mungkin para pelajar nampak di atas, itu tajuk nombor 1 kita, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Jadi para pelajar jangan tertukar. Jangan tertukar perkataan mahmudah dengan mazmumah, sebab dua perkataan ini adalah perkataan yang dekat-dekat. Jadi kalau sebut mahmudah, mazmumah ni mana satu, Ustaz ikut, jadi macam tak apa nak boleh beza. Jadi nak cara nak beza, Ustaz kita akan ceritakan. Okey. Tapi sebelum itu, sama-sama kita mengetahui makna perkataan akhlak. Dari sudut bahasa, akhlak ialah berasal dari perkataan khuluq yang bermaksud budi pekerti, watak dan kelakuan dan tabiat. Okey, akhlak di sudut bahasa ialah
dia berasal dari perkataan khuluq. Khuluq, akhlak, yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Manakala dari sudut istilah, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Maknanya akhlak ini dari sudut istilah ialah sifat yang ada dalam diri yang melahirkan sesuatu perbuatan tanpa perlu didorong, ataupun tanpa perlu ada paksaan, tak perlu nak fikir panjang, dia buat spontan. Itu sifat yang dinamakan sebagai akhlak itu. Jadi akhlak adalah sifat, okey, yang dalam diri. Itu maksud istilah. Kemudian kita masuk dengan pembahagian akhlak. Okey, pembahagian akhlak ada berapa? Ada dua. Macam tadilah yang saya sebut tadi tu, pembahagian akhlak ada dua. Okey, iaitu akhlak mahmudah dan mazmumah. Kita sebut mana dulu? Mahmudah dulu. Kita sebut mahmudah, kemudian baru kita sebut mazmumah. Untuk mudah ingat, bila sebut mahmudah, kita ingat mahmudah benda yang baik, benda yang baik dahulu. Kemudian mazmumah, benda yang tak ada baik. Senang tak senang? Senang kan? Jadi kita pergi dengan lebih lanjut makna mahmudah. Mahmudah ialah sifat dan tingkah laku terpuji yang baik, yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Yang pertama. Yang kedua, akhlak mazmumah ialah sifat dan tingkah laku keji. Mahmudah tadi terpuji, mazmumah keji, yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Dapat? Mahmudah baik tak baik? Baik. Mazmumah baik tak baik? Tak baik. Itu kita nak ingat, senang nak ingat. Mahmudah benda yang baik, mazmumah benda tak baik. Okey. Mahmudah terbahagi kepada dua, yang mana kita nak lebih mudah faham, akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhlak kepada manusia. Okey, akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala contohnya ialah syukur. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Syukur. Sabar. Sabar dalam diri adalah satu akhlak yang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha, berserah, tawakal kita, zikir dan qanaah. Qanaah ni bermakna qanaah. Qanaah ialah merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa okey dah. Apa yang Allah bagi, alhamdulillah. Rezeki yang Allah bagi walaupun sikit, syukur. Walaupun banyak, syukur juga. Jadi qanaah, bersederhana. Jadi itu antara akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi akhlak mahmudah. Kemudian akhlak mahmudah bagi akhlak kepada manusia. Contoh, tawaduk. Tawaduk, merendah diri, menghormati orang lain, pengasih dan pemurah. Itu akhlak kepada manusia yang baik. Kita akhlak kepada manusia, akhlak yang baik. Kemudian akhlak mazmumah juga terbahagi kepada dua, iaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, contoh riya. Riya, suka menunjuk-nunjuk, suka membesar diri, putus asa, sangka buruk dan lalai. Ini akhlak kepada Allah dalam bentuk akhlak yang tak baik, iaitu akhlak mazmumah. Kemudian akhlak kepada manusia, contoh sombong, memandang hina terhadap orang lain. Kita duduk cakap tentang kehidupan dia, kita tak nampak pada kehidupan kita, padahal kehidupan kita lebih teruk daripada kehidupan dia. Kawan tu tak sempurna, kita mengata, kita pelekeh, kita hina, padahal aib kita sebenarnya lebih besar. Jadi itu antara akhlak mazmumah kepada manusia. Kemudian bertindak kasar, memfitnah orang, khianat dan juga bakhil. Bakhil ni apa? Kedekut, bawa atas lagi pada kedekut. Bakhil ni dia ada harta. Bakhil ni maksud dia ada harta, dia berkemampuan untuk nak kongsikan harta dia dalam bentuk sedekah, zakat dan sebagainya, namun dia tidak berbuat demikian. Kalau kedekut ni dia kedekut untuk diri dia, maknanya
dah dia tak apa nak ada, dia tak mau nak share pula. Bakhil ni dia ada harta tapi dia tak mau nak kongsi dengan orang, itu bakhil. Dia sangat nama bakhil. Cerita Piramli kan, labu-labi tu, Haji Bakhil tu, dia hanya banyak harta tapi RM1 bagikan kepada cikgu ni, alhamdulillah, alhamdulillah bagi RM1 kan. Okey, kemudian kelebihan berakhlak. Okey, kita masuk yang kedua, kelebihan berakhlak. Orang yang berakhlak mahmudah, ingat tadi mahmudah baik ke tak baik? Baik. Orang yang berakhlak baik, yakni akhlak mahmudah, mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut. Kita tengok hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang bermaksud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya, Nabi sebut. Maknanya orang yang akhlaknya baik, orang yang sentiasa melakukan kebaikan kepada orang lain, maknanya dia itu adalah antara ciri orang yang sempurna iman dia. Jadi kalau tak baik akhlaknya, sempurna ada iman dia? Tidak sempurna dan tidak menjadikan dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok pada hadis Nabi yang seterusnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluqi. Di riwayat Abu Dawud. Yang bermaksud, Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangannya di neraca Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti daripada keelokan akhlaknya. Maknanya pemberat kita satu masa apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan pemberat kepada neraca tersebut adalah akhlak antaranya. Jika baik akhlaknya, jika sempurna, cantik, molek, elok akhlaknya, maka pemberat di sebelah kanan, di sebelah pahala akan memberat dan membawa seseorang itu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, akhlak tidak cantik, akhlak yang tidak molek, akhlak yang orang kata jahat dan sebagainya, maka pemberat neraca Allah Subhanahu wa taala akan memberat di sebelah kiri. Maka tempat bagi orang yang banyak dosanya tak lain tak bukan di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah. Okey, seterusnya kita tengok hadis Nabi seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Hadis riwayat Tirmizi, yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling aku cintai dalam kalangan kamu dan paling kedudukannya dekat kedudukannya denganku pada hari akhirat nanti ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi abang-abang, kakak-kakak, nak tak kita duduk dengan Nabi di dalam syurga nanti? Sebenarnya itulah orang kata apa, impian terbesar kita kan. Itulah hasrat kita, itulah kehendak kita. Kita nak duduk dengan Nabi dalam syurga kan. Jadi Nabi dah bocok satu rahsia. Dah bocok satu rahsia. Nak duduk dekat dengan Nabi, nak bersama dengan Nabi dalam syurga, cara dia macam mana? Jaga akhlak, berperangai, bersifat dengan sifat yang baik dan akhlak yang baik. Itu cara dia. Jadi para pelajar sekalian, insya-Allah termasuk Ustaz juga, jom sama-sama kita jaga akhlak kita supaya akhlak kita terbaik dan kita boleh dapat duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, insya-Allah. Cetusan minda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Aku berkhidmat dengan Nabi SAW selama berapa tahun? 10 tahun. Baginda ni, Anas bin Malik cerita nah, baginda tak pernah berkata kepadaku, ku ni siapa? Anas bin Malik ni tak pernah kata dekat Anas, oh kenapa kamu buat gini? Nabi tak pernah kata. Dan Anas cerita lagi, dan tidak pernah berkata, kenapa kamu tidak buat begini? Maknanya apa? Nabi tak pernah persoalkan apa jua yang dilakukan oleh orang di sekeliling dia. Orang yang dia sayang, orang yang dikasih, dia tak persoalkan kenapa. Bahkan apabila orang yang terdekat, ni cerita ni, orang yang terdekat dengan Nabi apabila melakukan sesuatu perkara, Nabi nampak benda tu tak betul, Nabi ajar, Nabi bimbing, Nabi didik. Nabi tidak menanyakan, Nabi tidak membawa sesuatu perkara yang boleh menyebabkan orang jadi runsing, orang jadi lemah semangat, orang jadi tak seronok. Tu Nabi juga adalah seorang motivator. Nabi tak pernah duk tanya begini. Sebab bila tanya kita, kalau orang tanya macam ni, apa kita rasa? Wih, aku buat salah ke? Bila tanya kenapa kamu tak buat begini, oh cara aku tak kena rupanya. Dia membawa kepada semangat yang hilang. Semangat yang hilang. Okey, jadi ini yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada kita. Kemudian yang ketiga, tujuan memelihara akhlak. Apa tujuan kita memelihara akhlak? Kita nak jadi orang yang baik, kita nak jadi orang yang hebat, kita nak jadi orang yang berjaya dunia akhirat, kita kena jaga akhlak. Jadi tujuan kita nak menjaga akhlak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tujuan memelihara akhlak. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, tak lain tak bukan, bila kita menjaga akhlak kita, kita akan mendapat kasih sayang daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sentiasa diberkati kehidupan kita. Orang yang baik ni Allah sayang. Bukan sekadar Allah Masya Allah, orang yang baik ni juga sentiasa dikasihi oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk mendoakan kesejahteraan orang yang baik-baik ni. Jadi kenapa perlu jadi orang yang jahat? Bahkan kita boleh jadi orang yang baik. Gitu ayat dia. Yang pertama, Allah sayang. Yang kedua, membentuk hubungan yang baik antara hamba. Hamba tu siapa? Kita lah. Hamba ni, kita ni dengan siapa? Allah, pencipta kita. Jadi membentuk hubungan yang baik. Bila hubungan baik, maka apabila kita berdoa, apa akan dapat? Mudah dan makbulah doa kita. Jadi kita kena jaga hubungan kita dengan pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika baik hubungan kita, insya-Allah segala perjalanan kehidupan kita juga akan baik. Kan seronok kan bila jadi orang baik ni, sebab Allah sayang, Allah makbulkan doa, Allah sentiasa permudahkan urusan kita. Jadi itu kelebihan tujuannya. Yang ketiga, sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik, orang yang menjaga diri, orang yang bersikap, orang kata tawaduk tadi ni, orang yang bersikap merendah diri, orang yang bersikap baik hati, pemurah, lemah lembut, sopan santun, semuanya sebenar dia akhlak dia tu membawa kepada pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok di sebaliknya, kalau orang tu sombong, kalau orang tu belagak, cakap besar, takbur, riak, ujub, semua ada, apa akan berlaku? Maka orang akan tak suka dekat dia, maka kehidupan dia akan jadi runsing. Orang akan sentiasa mencari kesalahan dia, mencari pasal dengan dia, macam tu ayat dia. Jadi akhlak dia tu sebenarnya membawa kepada pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak duduk di bawah jagaan Allah, maka kita jagalah akhlak kita. Yang keempat, mendapat syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat. Kita nanti di padang mahsyar, kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
tiada siapa yang boleh membantu kita, tiada siapa yang boleh menolong kita. Mak ayah kita tak boleh tolong, saudara kita tak boleh tolong, kan kerabat, cikgu, kawan-kawan baik kita tak boleh nak tolong. Jadi siapa yang akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan syafaat dan juga rahmat kepada kita. Jadi kita nak dapatkan rahmat dan syafaat tu macam mana? Jagalah akhlak, jagalah perangai. Nak jaga akhlak perangai, tengok tubuh badan kita yang Allah bagi ini, maka kita jagalah setiap satu panca indera, 7 panca indera yang Allah bagi ini, supaya kita lakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut kita contoh, mulut kita gunakan mulut kita dengan sebaiknya, memberikan tazkirah, memberikan peringatan, memberikan kata-kata yang baik, mengucapkan kalimah thayyibah selalu, insya-Allah. Zikir selawat kita tak tinggal, mengaji Quran kita selalu, insya-Allah. Tangan kita selalu bersedekah, tolong orang dalam kesusahan. Jadi Allahu Akbar, semua ni ada pasal, dan semua ni adalah saham kita. Orang kata cara untuk dapatkan pahala bagi mendapat rahmat dan juga syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, mewujudkan kestabilan politik dan keamanan negara. Yang ni dalam negara pula. Bila semua orang berperangai baik, orang bersikap baik, tiadanya rasuahnya, tiadanya salah guna kuasa, tiada pengkhianatan, maka akan mewujudkan kestabilan politik dan keamanan negara. Seronok tak jadi orang baik? Seronok. Semuanya akan jadi aman tenteram. Jadi kenapa kita nak melakukan satu kerosakan? Bahkan keamanan telah Allah janjikan apabila kita menjaga sahsiah akhlak kita. Yang keenam, meningkatkan kualiti modal insan yang amat diperlukan dalam membina kemajuan dan ketamadunan yang tinggi. Kualiti modal insan. Insan ni individu yang berketerampilan, individu yang berminda kelas pertama. Itu modal insan yang hebat, amat diperlukan dalam membina kemajuan dan ketamadunan tinggi. Kalau orang tidak bersikap baik, orang yang tidak berakhlak mulia, apa kan jadi? Masing-masing bercakaran, masing-masing bertelagah, masing-masing merebut jawatan, masing-masing mementingkan diri sendiri. Jadi mana mungkin dapat membina kemajuan, tak akan dapat tamadun yang hebat dan tinggi. Jadi kita tengoklah bagaimana kerajaan-kerajaan yang sebelum ini, yang wujud sebelum ini, yang mana mereka telah menjadi kerajaan yang hebat, namun begitu disebabkan akhlak, perangai, sikap, setengah daripada mereka menyebabkan runtuhnya kerajaan tersebut, menyebabkan binasalah masyarakat tersebut. Jadi kita ambil iktibar. Dan yang ketujuh, mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Keseluruhan rangkuman kepada hebatnya akhlak satu masyarakat, seorang individu itu, maka natijahnya, kesannya, iaitu mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Seronok tak tengok? Seronok dah dapat? Seronok. Jadi sama-sama kita jaga akhlak kita, peribadi kita. Dan juga kita sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik, supaya kita dapat ketujuh-tujuh ini dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey. Kemudian tujuan memelihara akhlak. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak mulia. Hiasilah diri, ni dalam kutip, hiasilah diri dengan akhlak mahmudah dan peliharalah diri daripada akhlak mazmumah. Sesungguhnya akhlak yang buruk, bila melakukan akhlak mazmumah ini, maka ia akan meruntuhkan maruah diri, harga diri akan merudum. Macam main saham lah kan, jatuh harga diri. Dan menjadikan kita orang yang tidak menjaga akhlak, orang yang mengamalkan akhlak mazmumah ini akan dipandang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di pandangan manusia. Jadi kesan orang yang melakukan akhlak mazmumah ini apa dia? Beruntuhkan maruah diri. Kemudian apa lagi? Menjadikan kita ni hina di sisi Allah dan pandangan manusia. Okey.
Seterusnya, binalah peribadi dan jauhilah sifat mazmumah. Ingatlah bahawa sifat sombong dan bongkak menjadikan kita dibenci manusia. Ini efek, kesan apabila bersikap mazmumah. Tadi apa tadi? Meruntuhkan maruah diri. Kemudian hina di sisi Allah dan juga pandangan manusia. Yang ketiga, dibenci oleh manusia. Dan sifat riak pula menjadikan kita dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sekali-kali kita bersikap biadab terhadap guru yang mengajar kita di dalam kelas. Bukan dalam kelas saja, mengajar di mana-mana sahaja yang dinamakan guru. Janganlah kita bersikap biadab dengan mereka. Jangan melawan cakap mereka. Jangan orang kata tinggikan suara dengan mereka. Jangan orang kata cakap lebih kurang dengan mereka. Sekarang ni mungkin ada yang melawak tak tawan hala. Faham? Melawak tak tawan hala. Melawak lebih kurang macam melawak dengan kawan-kawan, padahal dia seorang guru. Tak boleh. Jangan, ada batasan dia nak melawak. Bersopanlah dengan guru kerana amalan ini kunci keberkatan ilmu yang kita pelajari. Nak dapatkan kunci berkatnya ilmu, maka sopanlah dengan guru, InsyaAllah. Dan yang terakhir, hiasilah diri dengan sifat amanah, sabar dan bertanggungjawab. Kerana apa? Kerana dengan ini pasti kita akan dihormati, disayangi dan dicontohi, serta dapat memimpin orang ke jalan yang benar. Jadi sifat-sifat amanah, sabar dan tanggungjawab ini sangat diperlukan kepada seseorang, terutamanya seorang Muslim, supaya kita dapat disayangi, supaya kita dapat dicontohi, dihormati, dan kita sebagai seorang pemimpin boleh bawa orang untuk bersama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh? Sat je kan? Laju sangat ke? Laju sangat ke? Okey ke noh? InsyaAllah. Okey. Jadi sekian saja untuk pelajaran 27, akhlak terpuji, hiasan diri tingkatan 1 bagi bidang akhlak Islamiah. Moga-moga semua beroleh manfaat, dan secara keseluruhan kesimpulan yang Ustaz boleh buat, sama-sama kita jaga akhlak kita, sama-sama kita jaga perangai, sikap dan sifat kita, supaya akhlak kita yang mana Nabi sebutkan tadi dapat membawa kita dekat dengan Nabi SAW, dan insya-Allah dengan akhlak yang baik akan membawa kita bersama-sama Nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Wallahu taala alam. Minta ampun ada kekurangan, kesilapan. Teruskan dengan pengajian para pelajar sekalian. Mungkin ada yang meneruskan pelajaran seterusnya, boleh list, tengok di playlist tingkatan 1 yang Ustaz buat di dalam channel Ustaz ni. Dan jangan lupa, mungkin ada yang nak komen di bawah, mungkin ada yang nak share ilmu bersama, insya-Allah tulis di bawah, dan kongsi-kongsi, share. Dan jangan lupa kepada yang belum subscribe, boleh subscribe channel Ustaz untuk dapatkan notification ataupun update terkini daripada channel Hisham Abidin, yang kita akan bawakan sentiasa pelajaran-pelajaran ataupun PDP secara online untuk kita beroleh kebaikan bersama dunia akhirat. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam rancangan seterusnya, macam TV lah kan. Rancangan seterusnya insya-Allah bersama Ustaz Hisham Abidin. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.